Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Sekiranya anda sedang melihat video yang kedua, bermaksud anda telah pun melihat video yang pertama. Video yang pertama tajuknya ialah Basic Forex. Saya recap sikit sebelum tuan-tuan dan puan-puan teruskan menonton untuk video yang kedua. Dalam Basic Forex, dalam Basic Forex yang telah rekodkan pada session yang lepas, Basic Forex ni tadi melalui BADA yang mana kita memberikan penekanan macam mana cara untuk mengira harga kod dan sebagainya, dan adakah perkara tersebut penting, adakah perkara tersebut membawa manfaat dalam kita nak buat analisis dan sebagainya. Tidak. Cumanya yang nak ditegaskan di sini bahawa apa yang nak cuba disampaikan dalam video Basic Forex tu tadi adalah, yang pertama, sell transaction yang kita buat selama hari ini dalam forex trading merupakan transaction buy. Itu yang sebenar-benarnya. Membeli kontrak untuk quote, dan dalam table ni saya dah nyatakan lah. Boleh nampak dekat situ kan. Dan seterusnya, bila mana dah tahu yang mana sell transaction itu merupakan buy. Buy itu buy lah, buy untuk base, manakala sell tu pula merupakan buy untuk quote. Membeli kontrak untuk base, membeli kontrak untuk quote. Baik. Makna kata dekat sini, kedudukan TP itu tadi adalah sebagai satu tindakan di mana kita menjual kontrak yang telah dibeli awal tadi. Itu dia kedudukan sebagai TP. Dan suka untuk saya tegaskan di sini bahawa penting untuk faham sebaik-baiknya video yang pertama sebelum meneruskan kepada pembelajaran video yang berikutnya. Begitu juga kalau kita dah tengok video nombor 2, nak tengok nombor 3, topik nombor 3, topik keempat, 5 dan 6, penting untuk faham sebaik-baiknya sebab semua topik itu tadi dia saling berkait. Jadi ulang, tak faham tanya, tak ada masalah. Tapi make sure kena betul-betul faham sebelum move on to the next topic. Baik. Jadi sekarang ni, topik kali ini merupakan topik di mana kita akan membincangkan berkenaan dengan table formula BADA, dan secara tidak langsung sebenarnya kita akan mengetahui kedudukan silibus ataupun fasa-fasa pembelajaran tu tadi. Baik. So yang pertama, yang boleh nampak table yang warna kuning ni, saya dia buat warna kuning ni. Dia punya font dia untuk base warna biru, font untuk quote warna merah. Base dan quote terbagi kepada dua elemen. Dan seterusnya saya detailkan jenis player. Apa jenis player untuk base? Buyer. Apa buyer ni buat? Membeli kontrak untuk base. Apa jenis player untuk quote? Iaitu seller. Apa yang seller buat? Seller ni dia membeli kontrak untuk quote. Macam mana yang dia beli kontrak untuk quote tu tadi? Bila trader tu dia tekan sell transaction, dia tekan sell, then berlakulah pembelian kontrak untuk quote. Begitu juga dengan sell limit dan juga sell stop. Begitu juga dengan buy limit dan buy stop. Once entry tu tadi, order tu tadi triggered, bila mana dia dah trigger, dia dah aktif, then pada masa tersebut berlakunya pembelian kontrak untuk base ataupun quote, depends on jenis entry lah. Baik. Seterusnya jenis pergerakan candle. Jenis pergerakan candle untuk base ialah bullish, iaitu mendaki, manakala jenis pergerakan candle untuk quote ialah bearish, iaitu menurun. Jenis pergerakan dia ada dua, sama ada naik ataupun turun, itu sahaja. Jenis candle dalam BADA saya simplifykan jenis candle. Saya tak pandang kepada formation candle, saya tak pandang kepada engulfing ke apa ke, saya tak pandang benda-benda yang macam tu. Saya tak kata salah, tidak. Cumanya dalam BADA kita memberikan fokus kepada dua teori, kita memberikan fokus kepada SNR. Kalau kata tuan-tuan ada kemahiran berkenaan macam mana nak mengenal pasti candle pattern, graph pattern dan sebagainya, itu satu kelebihan. Tak ada masalah, pakai, jangan buang. Jangan dah belajar, masuk BADA SNR, fokus SNR je semata-mata. Jangan.
Sebaliknya, fahamkan sebaik-baiknya apa yang kita kongsikan dalam BADA dan combinekan pemahaman tu tadi. Sebab apa poin kita dalam forex trading ialah untuk kita mendapatkan keuntungan. Baik. Seterusnya, warna. Untuk pembelajaran, during the learning session, saya hanya akan specialisekan graf tu tadi, chart tu tadi dalam dua keadaan sahaja dan student kena ikutlah. Merah dan biru. Nanti saya akan tunjukkan macam mana format, macam mana nak set up, macam mana nak buat chart tu tadi. Saya akan tunjukkan. Sebab bila mana buat assignment, basic assignment macam contoh support resistance, advanced marking macam RBS, SBR, dan kita pergi jauh sikit kepada floating dan sebagainya. Bila dah masuk kepada peringkat-peringkat yang advanced marking, dah masuk kepada peringkat sebenarnya basic marking pun cukup dah. Bila mana time frame yang sama, marking time frame yang berbeza, itu pun dah kena hantar template. Dia dah tak boleh nak pakai screenshot dah. Jadi bila mana hantar template, yang paling penting kena nyatakan broker mana. Itu yang paling penting, sebab berbeza broker, marking akan lari. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana dah hantar template, kita akan semak mengikut kepada kita punya spek. Macam contoh saya buat merah biru, kan? Jadi kita nak selaraskan pemahaman tu, kita kena selaraskan format dia dulu. Barulah kita boleh dapatkan kesamaan dekat situ. Baik. So basic marking untuk base ialah resistance, basic marking untuk code ialah support. Akan diterangkan apa itu macam mana cara nak mengenal pasti resistance, macam mana cara nak mengenal pasti support dan sebagainya, akan diterangkan, jangan risau. Baik. Selepas mana kita mengetahui bahawa resistance dan support ini basic marking untuk base dan code, step yang seterusnya ialah macam mana cara nak marking, advance sikit, marking dari time frame yang sama. Time frame yang sama sebagai contoh monthly, tapi macam mana kita nak marking support yang bertindih dalam time frame monthly tu tadi. Macam mana cara dia? Cara marking support dan resistance dari time frame yang berbeza. Contohnya situation dia macam ni. Time frame yang sama, saya masih lagi pakai time frame monthly. Bila mana bertindih tu dah berlaku dekat time frame monthly, kita buka pula dekat time frame weekly. Normally time frame weekly pun bertindih. Jadi dekat sini step yang pertama, tengok dekat monthly, katakanlah support itu dah bertindih. Baik. Bila mana support itu dah bertindih, kita turun kepada time frame yang lebih rendah, berlaku pertindihan yang sama, dekat kawasan support itu, tapi time frame-nya berbeza. So macam mana nak buat? Nanti kita akan tunjuk dalam video, insya-Allah. Baik. Seterusnya bahagian bawah ni definition lah. Abnormal situation of SNR, normal situation of SNR. Yang tu tak apa, yang tu boleh baca just untuk teori, pemahaman definition macam tu saja, tak ada masalah. Tapi penting juga bila mana sebab saya kongsikan table formula ni sebab saya nak benda ni ada beberapa founder teknik yang dah belajar table formula BADA, dah belajar macam mana cara marking dan sebagainya, dan diorang secara tidak langsung diorang dah create satu trading style yang diorang selesa. Dan dalam masa yang sama diorang membantu rakan-rakan trader diorang secara tidak langsung. Berlakulah satu grup, sama ada WhatsApp ataupun Telegram. Kemudian dah tak tahu nak bagi nama apa, bubuh nama satu nama sebagai rujukan untuk teknik tersebut. Sedar tak sedar dah jadi founder teknik. So sebab tu saya buka secara open apa itu table formula BADA. Yalah, mana tahu kan satu hari nanti barang siapa yang melihat video ni tadi ada kemahiran, pemikiran yang kritis dan kreatif, dia boleh buka dia punya, ataupun dia boleh cari dia boleh explore dia punya trading style yang dia selesa, dan seterusnya membantu rakan-rakan trader yang lain, insya-Allah. Baik. Yang seterusnya ialah advanced marking bahagian bawah ni. Advanced marking untuk base ialah RBS, manakala advanced marking untuk code ialah SBR. Definition untuk RBS. Apa dia definition untuk RBS? Definition untuk RBS ialah bila mana satu resistant, bila mana satu resistant
dia telah pun menjadi support. Dia berada, resistance itu berada di bawah current price. Manakala untuk support become resistant bila mana support itu formation support. Basically dia merupakan support, tapi bila mana support itu telah pun berada di atas current price. Itu yang menjadikan kedua-duanya advance marking. Okay? Dan untuk advance marking ni kita ada cara macam mana nak mengenal pasti sama ada marking tersebut telah pun batal ataupun masih lagi valid. Ada cara dia. Nanti kita akan kongsikan dalam video yang seterusnya. Baik. So yang ketiga. Okay, yang ketiga Doe teori. Okay. Bila mana dah masuk part Doe teori ni, yang paling pentingnya ialah dalam part Doe teori punya syllabus ni, kita akan menggunakan advance marking yang kita belajar tadi sebagai asas untuk mengenal pasti point mana yang paling cantik, yang paling sesuai untuk kita placing as a Doe point dalam sesebuah structure. Kalau tuan-tuan perhatikan Doe point ni tadi, okay, saya fokuskan untuk base dulu, uptrend, okay. Low, higher low dan higher low. Ada 3 point dekat situ yang saya warnakan dengan warna merah, font dia warna merah, Dan seterusnya dekat quote ni tadi, okay, low, lower low dan lower low. Dekat sini pun sama, ketiga-tiga point ini tadi dia berwarna merah, okay. Kenapa dia warna merah? Sebab apa? Nanti kita akan terangkan, okay, apa peranan dia, apa dia punya kegunaan dan sebagainya. Kita nak ambil marking yang mana? Sebab dalam badar bila mana kita belajar, okay, point-point macam low, high, higher low, higher high, higher low dan higher high ini consist of basic marking dan advanced marking sebenarnya dalam badar. Okay. Begitu juga dengan yang downtrend ni tadi, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dia consist of basic dan advanced marking. Itulah sebabnya kenapa saya tegaskan penting untuk kita faham sebaik-baiknya, tuan-tuan dan puan-puan faham sebaik-baiknya setiap video sebelum meneruskan kepada pembelajaran yang seterusnya. Sangat-sangat penting. Bila mana tak faham, boleh ulang balik, tak ada masalah. Yang paling penting teori dia, yang paling penting cara marking dia, yang paling penting macam mana nak panggil apa nak buat cross reference. Macam mana kita nak buat cross reference. Dia basic marking, dia support, dia resistant, kan? Tapi macam mana kita nak define dia dalam struktur, sama ada uptrend ataupun downtrend, dan kita nak recognize dia, kita nak iktiraf dia, kita nak isytiharkan dia sebagai Doe point. Sebab selama hari ni mudah untuk orang, okay, pump, yang ni high, yang ni low, yang ni lower high. Senang je kita tengok orang buat, kan? Mana yang paling tinggi ambil, mana yang paling rendah ambil. Senang je orang tengok kita buat. Kita tengok orang buat. Tapi bila mana kita belajar dalam badar, dia ada SOP dia, dia ada cara dia. Macam mana untuk kita appoint satu basic marking ataupun advanced marking sebagai Doe point. So peringkat ni yang excited sikit lah, yang seronok sikit lah, sebab kita boleh nampak dengan clear kedudukan struktur tu tadi dan sebagainya. Okay. Seterusnya, okay, dalam Doe point saya bahagikan kepada dua, major wave dan minor wave, bullish dan bearish. Wave tu sendiri dia bullish dan bearish, okay. Dan yang ini trending dan reversal, okay. Dan seterusnya advanced technical. Macam mana kita nak tahu satu-satu structure tu dah batal, macam mana nak tahu sama ada structure tu aktif ataupun tidak, macam mana nak tahu satu cycle itu dah tak aktif, dah tak payah rujuk lah, tak payah nak refer lah, kan. Sebab kadang-kadang bila kita buka time frame yang besar, yang terkini, dan kita nak refer structure mana. Sebab orang selalu cakap bila mana kita buat analisis, always look to the left. So left yang mana tu yang kita nak kena tengok, kan. So itu yang kita nak kenal pasti, macam mana nak tengok belah mana dan sebagainya, part mana yang nak kena tengok. Sebab tu ada ni benda-benda ni, okay. Seterusnya pullback.
Pullback ni masih lagi dalam peringkat R&D, tapi untuk 2 batch saya dah share dah macam mana nak buat pullback. Okey, floating ni pula macam mana kita nak andaikan next point tu berlaku dekat mana, di mana kedudukan next point yang paling valid. Okey, itu floating. Dan gandingannya ialah comfort zone. Okey. Itu sahaja untuk formula table BADA. Okey. Saya harap tuan-tuan boleh fahamkan baik-baik. Kalau nak salin pun boleh salin, tak ada masalah, silakan. Nak screenshot pun boleh screenshot, tak ada masalah, silakan. Sekiranya ada sebarang soalan, boleh ajukan. Email saya pun boleh, aminfx90@gmail.com. Nak Telegram saya, nak WhatsApp saya pun boleh, tak ada masalah, 0182270797. Kalau nak komen dekat ruangan komen, nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Okey, InsyaAllah dengan komen, kritikan dan soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, saya akan perbaiki mutu dan kualiti pembelajaran video ni tadi. Seterusnya, hasil daripada kritikan, nasihat dan juga bimbingan daripada tuan-tuan, next batch dia akan dapat satu video yang lebih komplit, kan, atas nasihat dan teguran daripada tuan-tuan tu tadi. Baik, sekian sahaja di sini. Semoga bermanfaat. Belajar elok-elok, fahamkan baik-baik. Topik kita yang seterusnya ialah basic marking untuk base dan untuk base dan code, iaitu resistant dan juga support. Okey, baik. Sekian sahaja. Sekali lagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera.